Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaifah Hanim binti Syarin. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu topik, iaitu syukur. Lazimnya sebagai manusia, kita sering bersyukur tatkala dikurniakan rezeki, mendapat kesihatan yang baik serta mendapat pengkhabaran yang baik. Namun pernah tak kita bersyukur tatkala menerima ujian kecil maupun ujian berat yang diizinkan Allah untuk terjadi kepada kita? Sebagai contoh, jika kita sedang diuji dengan kerja yang menimbun, tapi pernah tak kita terfikir betapa ramai lagi manusia yang ingin berada di tempat kita sekarang? Seringkali kita mendengar bahawa jika kita fikir kita sedang diuji dengan hebat, tetapi ada lagi manusia lain yang lebih hebat ujiannya dari selalu sebut syukur. Tapi apa yang kita faham sebenarnya dengan syukur? Bersyukur adalah sifat seorang hamba yang tunduk kepada Tuhannya. Ia menjadi benteng kepada sifat-sifat mazmumah yang lain seperti hasad, dengki, riak dan takbur. Syukur sebenarnya bermula daripada hati kita. Bila seseorang itu merasakan susah dalam hidup, seolah-olah dia tak pernah merasakan senang. Bila tengah susah, rasa macam dah tak boleh hidup, dah tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab perasaan syukur tu tak ada dalam diri dia. Seolah-olah dia bersyukur hanya semasa dia mendapat nikmat, tapi bila dalam kesusahan. So sebagai seorang Muslim, macam mana kita nak terapkan rasa syukur dalam diri kita? Yang pertama, kita kena terima apa yang Allah dah susun untuk kita. Sebagai contoh, sekiranya kita diuji dengan kemiskinan, adakah kita kena mengeluh setiap saat? Kenapa hidup aku macam ni? Kenapa orang lain senang, aku susah? Kenapa orang lain berduit, aku tidak? Miskin bukan ukuran kita untuk mengejar akhirat. Ada je orang miskin tapi dia mampu mendidik anak dia tentang agama, tentang solat, bacaan Al-Quran. Bahkan ada antara hufaz yang berlatar belakangkan keluarga yang susah. Dekat sini kita dapat simpulkan, syukur itu terbit dalam hati sekiranya kita menerima apa sahaja yang ditentukan oleh Allah untuk hamba. Yakin dengan rezeki masing-masing. Kita perlu yakin bahawa setiap manusia dah ada tertulis rezeki masing-masing. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki harta yang banyak, tapi mungkin dia kurang bersyukur kepada Allah. Harta yang banyak tersebut tidak digunakan ke arah yang betul. Jadi apa untungnya jadi seorang yang kaya tapi hartanya tidak diinfakkan ke jalan Allah? So sebagai orang yang bersyukur, kita perlu yakin dengan rezeki yang kita dapat. Contoh, orang yang berniaga, hari ini jualan dapat untung sikit, esok pun sedikit, lusa pun sedikit. Tapi apa yang dia buat? Dia bersyukur dengan apa yang dia dapat dan yakin bahawa satu hari nanti dia akan capai untung jualan yang tinggi. Dalam bahasa mudah, kita kena yakin akan rezeki kita dan pada yang sama, kita usaha untuk mendapatkan yang lebih baik. Ketiga, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat orang yang lebih sukses atas pencapaian mereka memang dapat membuatkan kita termotivasi untuk melakukan kejayaan yang serupa. Tapi bagaimana jika kita mulai membandingkan kehidupan orang lain dengan apa yang kita tak boleh miliki? Contohnya, kita scroll media sosial, kita tengok kawan-kawan kita lebih berjaya, lalu kita bandingkan dengan pencapaian yang ada. Kemudian kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa kau tak boleh jadi macam dia? Kenapa kau tak boleh seiring dengan dia? Kenapa kau tak boleh lebih daripada dia? So itu yang wajib kita kurangkan. Sebab selain menjauhkan syukur, hal ini dapat membuatkan mental kita jadi tak sihatnya. Dengan bersyukur ini membuatkan kita bertambah maju. Kita lihat apa nikmat yang Allah beri pada kita sekarang. Contohnya, kita ada kerja yang bagus, gaji yang bagus dan kita bersyukur. Itu yang membuatkan kita terus maju ke hadapan. Kita terus menerus usaha untuk mendapatkan yang lebih baik. Suka saya nak berkongsi satu kata-kata, the struggle ends when gratitude begins. InsyaAllah, apa yang kita usahakan akan membuahkan hasil yang kita berpuas hati sekiranya syukur itu kita tanamkan dalam jiwa. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.